Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya akan menerangkan apakah itu masalah sosial. Menurut sosiologi suatu pengantar karya Sojana Sukanto, masalah sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam erti kata lain yang lebih mudah, masalah sosial adalah masalah yang berkait rapat dengan sosial masyarakat itu sendiri. Sebenarnya kita pergi pula kepada perbezaan masalah sosial dari kacamata Barat dan Islam. Menurut perspektif Barat, masalah sosial adalah masalah atau isu berkaitan sosial yang timbul dalam kalangan mereka yang berdasarkan ruang lingkup pemikiran ataupun undang-undang mereka semata-mata. Manakala perspektif Islam meletakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai batu asas dalam menilai sesuatu isu sebagai masalah sosial atau tidak. Perbezaan yang lain yang boleh dilihat secara ketara adalah apabila masalah sosial boleh dianggap sebagai bukan masalah apabila majoriti masyarakat menyokong perkara itu di dalam kacamata Barat. Adapun Islam tetap menganggap ianya sebagai masalah sosial walaupun perkara itu disokong oleh majoriti masyarakat. Sebagai contoh, seks di luar nikah adalah perkara yang dibolehkan atas dasar persetujuan kedua-dua pihak dalam kacamata Barat, tetapi seks di luar nikah adalah ditegah dalam kacamata Islam dan ianya adalah dilarang walaupun suka sama suka di antara kedua-dua pihak. Lihat pula kepada isu-isu yang berkaitan masalah sosial di Malaysia. Pertama sekali kita lihat kepada isu berkaitan agama, iaitu Islamofobia. Maksud Islamofobia adalah ketakutan atau kebencian yang tidak rasional atau amat kuat terhadap Islam. Contoh kes di Malaysia, Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, UNIMLC, mendedahkan kaki tangan hotel di lebih 20 hotel bertaraf 4 dan 5 bintang, mengadu petugas wanita Islam di arah menanggalkan tudung mereka. Kaitan masalah ini dengan masalah sosial adalah perkara ini mampu mewujudkan permusuhan akibat Islamofobia dan seterusnya akan memburukkan keadaan sosial antara kaum yang berbeza agama di Malaysia. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kepada kawan saya untuk menyambung pembentangan. Isu-isu yang berkaitan masalah sosial di Malaysia yang seterusnya. Isu kemerosottan pencapaian akademik pelajar. Pencapaian akademik pelajar yang cemerlang hanya boleh diperolehi melalui pembacaan dan pendedahan kepada isu yang pelbagai serta kompleks. Ia memerlukan individu membuat analisis terhadapnya. Pendidikan merupakan salah satu sistem sosial paling utama dalam menentukan perkembangan serta kemajuan rakyat dan negara. Ia diikhtiarkan sebagai alat untuk mencapai matlamat perpaduan dan integrasi nasional. Kestabilan sosial dan kemuliaan akhlak rakyatnya sering dikaitkan dengan sistem pendidikan yang sempurna. Hubungan kait antara pencapaian pelajar dengan masalah sosial. Pelajar yang pencapaiannya tinggi kurang melibatkan diri dalam kategori salah satu jenayah berbanding dengan pelajar daripada pencapaian sederhana dan rendah. Seterusnya, isu krisis akhlak dalam masyarakat. Krisis akhlak didefinisikan sebagai kemerosottan atau kerosakan budi pekerti yang sudah mencapai peringkat yang membimbangkan. Masalah remaja mengandung anak luar nikah menjadi satu kebimbangan besar di Malaysia. Masalah ini wajar menjadi kebimbangan besar kerana kelahiran anak tidak sah-sarah atau anak luar nikah merupakan gambaran kepada kemuncak kritikal masalah sosial ini. Penyelesaian dan cadangan. Membentuk keluarga madani. Keluarga madani adalah satu istilah yang mengajak supaya ahli keluarga menghayati kehidupan cara Islam dengan mencontohi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam menegakkan Islam. Antara perkara-perkara asas dalam pembentukan institusi keluarga madani. Iman yang mendalam dan mempunyai akhlak yang terpuji. Bertakwa dan saling berkasih sayang antara ahli keluarga.
pergaulan dan hidup bersama secara baik, pergaulan dan hidup bersama secara baik dan diredai Allah. Amanah dan tanggungjawab. Penyegaran semula institusi agama mempertangkaskan reformasi pendidikan, mengukuhkan institusi keluarga. Solusi-solusi terhadap isu-isu masalah sosial dalam kacamata dakwah. Melaksanakan undang-undang yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Sesebuah masyarakat memerlukan kepada perundangan untuk mengatur perhubungannya dan menghukum sesiapa yang menyeleweng dari kaedahnya sama ada perundangan ini turun dari langit atau keluar dari bumi. Kedua, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan seharian. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, uswah hasanah. Itu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah dengan banyaknya dalam masa susah dan senang. 3. Menegur dengan mendatangkan kisah Nabi atau kisah alim ulama yang dahulu. Memperkasakan akhlak umat Islam dengan mengambil ibrah dari kisah Al-Quran merupakan menerusi beberapa kisah kaum terdahulu yang mengalami krisis akhlak yang amat ketara ditunjukkan dalam Al-Quran. Kesimpulannya, setiap ahli keluarga perlu memainkan peranan yang penting bagi menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara keseluruhannya, tugas menjadi ketua keluarga khususnya ibu bapa sangat berat jika mereka tahu ianya merupakan amanah untuk melahirkan insan sempurna dan seterusnya melaksanakan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Secara tidak langsung, segala ancaman yang boleh merosakkan akidah, kerutan akhlak, kebincangan rumah tangga, pergaulan luar, batasan di kalangan remaja, penyalahgunaan dadah, perzinaan dan sebagainya dapat ditangkis dan dipantras.